Okey. Sebelum tu saya rasa Ustaz Khubaid dengan Zairuddin share dulu lah kat Facebook supaya kita boleh ajak ramai orang tengok. Saya pun nak share sekejap. Sabar ya, tengah nak share-share sekejap ni. Ustaz Zairuddin dah hilang ke? Hilang pula. Ustaz kena kembali. Ustaz. Mana pula dia pergi lah. Hilang terus ke Ustaz Zairuddin ni? Cuba tanya dia. Sekejap saya cuba. Okey, dia tak. Okey, sekejap. Okey, Ustaz Zairuddin okey? Assalamualaikum Ustaz Zairuddin okey? Okey. Jadi kita boleh mulalah sekarang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang setia kepada page Neo Melayu. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengupas satu topik bersempena dengan kelahiran seorang tokoh ulama Nusantara yang masyhur iaitu Hamka pada 17 Februari yang lepas pada tahun 1908, yang mana kalau kita nak kupas pasal Hamka ni sangat luas lah, sebab Hamka ni bagi saya dia seorang tokoh yang menguasai kesemua cabang ilmu. Dia menguasai tafsir, dia menguasai falsafah, dia menguasai tasawuf, bahkan karya sastra pun dia kuasai. Jadi kalau kita nak kupas semua memang akan ambil masa yang lama. Jadi disebabkan page Neo Melayu adalah satu page yang lebih berfokus kepada sejarah dan juga sosial orang Melayu, kita akan mengupas buku Hamka yang bagi saya satu magnum opus bagi buku Hamka yang dikenali sebagai sejarah umat Islam lah, yang saya punya versi ni dicetak oleh PTS. Bagi saya buku ini sangat istimewa dikupas kerana buku ini sangat lengkap dalam menceritakan tentang sejarah umat Islam bermula daripada sebelum kerasulan Nabi sehingga kepada kerajaan Islam di Nusantara. Jadi sesiapalah orang Melayu orang yang duduk di Nusantara ini nak mula kenal dengan sejarah Islam, saya kira lebih baik dia bermula dengan buku Sejarah Islam oleh Hamka, Sejarah Umat Islam oleh Hamka, kerana bahasanya mudah difahami dan sekarang PTS pun dah jual dengan harga yang lagi murah. Jadi untuk kita memahami bagaimana bentuk pemikiran Hamka dalam bukunya ini, saya menjumpa dua orang iaitu Ustaz Khubaid Akhi, seorang founder Sirah Daily dan juga terlibat penulisan sarjananya turut berkaitan dengan buku ini.
Dan Ustaz Zahiruddin Zabidi, saya kira Ustaz Zahiruddin Zabidi ni satu nama yang besar lah, dan kini banyak mengkaji tentang khurafat-khurafat dan mistik di alam Melayu. Okey, tanpa melengahkan masa, kita bermula dengan Ustaz Hubaid lah. Ustaz Hubaid, saya ingin bertanya lah, kita mula dengan sempena hari lahir Hamka kan, yang dah lepas ni. Apa yang membuatkan Ustaz Hubaid minat mengkaji pasal Hamka? Okay. Sebelum mula, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terima kasih Iqbal sudi menjemput, dan Ustaz Zahiruddin lah sudi mencadang dan sertai sekali program malam ni. So bila saya mula bercakap dulu ni, saya risau standard dia tak tepat lah. Takut Ustaz Zahiruddin nanti standard dia tinggi sangat. So harapnya saya letak satu standard yang bersesuaian lah untuk perbincangan kita. Dan harap tak ada masalah lagging ke apa, takut terganggu siaran ni, dan mungkin tuan-tuan yang mendengar pun tak dapat nak join lah perbincangan malam ni. So nak mulakan dengan apa ya untuk jawab soalan kenapa mengkaji Hamka. Dia ada dua jawapan, nak jawapan jujur ataupun jawapan yang dapat markah penuh. Saya rasa saya pilih jawapan jujur lah. Kalau markah penuh tu akan berbunga-bunga lah cerita pasal kenapa nampak Hamka ni tokoh dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh jujur dengan diri saya untuk tuan-tuan join perasaan ni, saya bermula dengan seorang pengkaji dan mungkin berbeza dengan sebahagian orang lain yang kebanyakan orang kenal Hamka ni dia sebagai peminat dulu. Saya ni bermula sebagai pengkaji. Cerita ringkasnya adalah sebenarnya saya tak nak mengkaji Hamka pun, asal ceritanya di peringkat master di UM masa tu. Bahkan saya punya background lebih kurang Ustaz Zahiruddin juga, mula-mula bukan bidang sejarah pun, saya bidang fiqh dengan usul fiqh di Jordan lagi. Kemudian bila balik tu nak sambung satu bidang yang mungkin berbeza lah, dan nak teroka sejarah. Dan asal ceritanya nak pilih tokoh lain, saya suka kajian tokoh, nak pilih tokoh lain yang Allah takdirkan tokoh tu sukar dikaji sebab dia sangat tokoh tu masih baru meninggal dunia, walaupun dia meninggalkan karya yang besar. Mungkin ada kawan-kawan kenal nama dia Mahmud Syakir. Dia ada lebih kurang 23 jilid buku sejarah dia dalam bahasa Arab. Tapi akhirnya atas beberapa sebab saya cancel, maka saya cari siapakah tokoh nak mengganti ni, mengganti posisi Syekh Mahmud Syakir yang asalnya saya nak jadikan subjek kajian saya lah. Maka akhirnya bertukar kepada Hamka. So macam mana saya nak mulakan tentang Hamka ni? Buku satu-satunya buku Hamka yang saya pernah baca sebelum saya sambung master. Ini satu disclaimer yang dahsyat juga, tapi penting tu saya bagi tahu supaya tuan-tuan tahu letak duduk saya di mana, dan tahulah macam betapa kita semua ni sedang berhadapan dengan satu tokoh yang sangat dahsyat. Satu-satunya buku Hamka yang saya baca sebelum saya sambung master bidang sejarah dan kaji tentang Hamka adalah buku Falsafah Hidup. Itu saja. So teruk tak teruk lah nak banding dengan Ustaz Zahiruddin dan ramai dalam kalangan peminat Hamka di luar sana. Sebab tu saya nak buat satu disclaimer. Saya bermula sebagai seorang pengkaji, kemudian beralih menjadi seorang peminat. Okay? Berbeza dengan mungkin orang bermula dengan minat dulu kemudian mengkaji. Okay? Dan akhirnya saya menjadi seorang pengkaji Hamka. Dan bayangkan master saya agak lewat, tamat juga, lebih kurang 3 tahun lebih baru habis. Selain sebab COVID ni, tapi kalau sebab yang sedap nak beritahunya, kerana saya rasa awal saya mengkaji Hamka tu, saya ingatkan mudah nak teroka Hamka, mudah untuk mencari bahan, rasa akan pantas je lah untuk kita terjun kepada conclusion dan buat report kepada kajian kita. Rupanya saya memerlukan jauh lebih banyak daripada itu. Semakin saya membaca, asalnya saya baca buku sejarah umat Islam sebab itu magnum opus dia kan. Tapi bila saya baca sejarah umat Islam, saya jadi banyak soalan muncul. Macam mana Hamka menulis topik lain? Macam mana Hamka menulis fiction? Macam mana Hamka menulis tentang fiqh? Macam mana Hamka menulis tentang falsafah? Apa pandangan Hamka tentang tasawuf, tentang isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam? Maka bila muncul soalan-soalan lain tu, maka saya terpaksa menghabiskan, ada sebahagian sebut buku Hamka ni ada 118 buah kan. Kalau tolak tafsir Hamka tu mungkin dalam 70-80 sajalah karya Hamka yang betul-betul diterbitkan. Maka saya terpaksa habiskan dalam masa yang agak cepat, tapi cepat-cepat pun lebih kurang setahun juga masa saya habiskan untuk saya baca saja. Maka saya punya kajian tu tak start, setahun tak start lagi kerana saya terpaksa untuk membaca karya Hamka.
Walaupun itu satu requirement lah, nak buat kajian kena kaji, tapi dia lebih kepada sebab utamanya adalah saya tak boleh nak buat kajian kalau saya tidak menikmati lagi karya-karya Hamka. Maka apa yang Iqbal sebut tadi betul. Memang Hamka ni bila kita membaca dia, kita rasa semakin tertanya-tanya dan semakin nak tahu lagi what's next. Dan antara kesedihan yang saya rasa sekarang adalah bila kebanyakan buku Hamka kita dah baca. Saya takut juga nak claim semua sebab Hamka ni banyak penulisan dia tak terbit kan dekat majalah Perumahan Masyarakat, Panji Masyarakat yang tak terbit. Maka kebanyakan karya Hamka tu dah dibaca. Maka sekarang ni saya dah rasa dah rasa mula ada kekosongan. Dah mula tertanya-tanya, okay, what's next lepas Hamka? So rupanya dengan tenggelamnya kita dengan karya Hamka itu, saya lah terutamanya, sehingga kan tak sedar, rupanya dah habis karya Hamka aku baca dan aku tertanya-tanya, what's next? Siapa lagi aku nak baca yang dia punya feel-nya, dia punya nikmat membaca tu setaraf Hamka tu. Maka itulah kalau nak boleh share sikit mengapa akhirnya saya mengkaji Hamka. Saya kembali bawa ke depan apa yang saya claim tadi. Saya pengkaji dulu, kemudian menjadi pencinta dan juga pengkagum Hamka. Dan saya harapkan tuan-tuan dekat luar sana dia macam mana berhadapan dengan tokoh ni, dia ada dua, dia macam satu cycle lah yang kita kena lakukan. Kita sama ada mula dengan mana-mana, pengkaji dulu atau peminat dulu, tapi kita kena bergerak kepada satu tingkat demi satu tingkat hubungan kita dengan tokoh tersebut. Contohnya macam saya pengkaji dulu baru peminat. Sebab ada orang dia terikat dengan satu peringkat saja, dia kaji saja, tapi dia tidak berubah menjadi seorang peminat yang boleh mengambil ibrah dan juga pengajaran dan juga manfaat daripada tokoh tersebut. Maka itu satu kerugian lah. Tapi untuk seorang peminat saja, tapi dia tidak menjadi pengkaji, takut dia menjadi seorang yang taksub pula pada tokoh. Dan itu satu benda yang bahaya lah. Saya semakin banyak mengkaji Hamka, semakin saya tahu letak duduk Hamka yang sepatutnya di mana. Di mana dalam diri Hamka ni saya kena tolak. Bahkan dalam sejarah umat Islam ni ada banyak benda lah yang bila nanti kalau ada soalan tentang konten sejarah umat Islam, saya akan kongsikan. Kita temui betapa banyaknya dalam buku sejarah umat Islam ni adanya kekurangan, adanya satu ruang yang kita boleh timbulkan satu persoalan. Betul ke Hamka ni? Maksudnya apa? Kita dah mula bersifat adil kepada penulis itu sendiri, dan itu lebih baik untuk Hamka. Jangan kita fikir yang bila kita tak kritis dengan Hamka ni, itu lebih baik untuk Hamka. Tak. Untuk menghormati Hamka dan menghormati ilmu dan menghormati apa yang diwariskan oleh Hamka kepada kita, kita kena adil kepada karya dia. Yang salah adalah salah, yang betul adalah betul lah. Dan itulah kitaran yang kita perlu teroka bila kita bertemu dengan seseorang tokoh. Kita menjadi peminat dulu ke, pengkaji dulu ke? Yang penting kita kena buat kitaran tu. Peminat, kemudian pengkaji. Kemudian menjadi peminat pula, kemudian kaji semula, supaya kita tak berhenti untuk belajar dan mengkritik dan juga meminati tokoh-tokoh yang kita bawa ke depan lah. So macam mana Iqbal? Cukup lah tu kan? Sekadar untuk jawapan awal lah kepada sila. Okey, terima kasih kepada Ustaz Khubaid lah. Betul lah. Ada setengah tokoh ni kita mula kita minat, dan apabila kita minat kita akan mengagungkan dia lah, kita akan kuat membela. Tapi bila kita mengkaji dengan metodologi yang betul, kita akan nampak lah ada sisi baik dan ada sisi lemah yang perlu diperbetulkan. Itu satu benda yang harus ada lah bagi setiap orang apabila minat satu tokoh tu. Dia boleh minat, dia kena membaca dan melihat keindahan seorang tokoh itu, tapi dia kena juga mengkaji supaya dia adil dalam menilai seorang tokoh itu. Baiklah, kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi. Saya kenal Ustaz Zahiruddin Zabidi ni semenjak 2014 lah, seingat saya, banyak mempromosikan idea-idea Hamka. Macam-macam, daripada sastra, daripada tafsir, dan daripada isu tasawuf dan sebagainya. Jadi apa yang menyebabkan Ustaz Zahiruddin minat nak mengkaji bahasa Hamka? Baik, pertamanya dengar ke suara saya, Iqbal dan Ustaz Khubaid? Okey. Selalu bila live dengan Iqbal dengar, ni Ustaz. memang ada gangguan. Saya ingat Iqbal ni ada bela apa-apa kot. Gurau kan? Okey, baik. Berkenaan dengan soalan Iqbal tadi, kecenderungan saya mengkaji Hamka ni bermula dengan
secara tak sengaja bila saya membaca karya sastra Hamka lah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pada ketika itu saya ingatkan dia adalah sebuah karya sejarah. Sebab naskah yang saya dapat itu secara tak sengaja ada di rumah, iaitu versi terbitan Pustaka Dini yang gambar depannya gambar kapal yang tenggelam separuh. Jadi saya ketika itu sangat meminati sejarah, entah macam mana. Sebab itu SPM saya sejarah dapat A, Iqbal. Jadi bahan-bahan yang bersifat sejarah tu sentiasa menarik hatilah. Dan bila baca novel tersebut, rupa-rupanya dia adalah sebuah novel. Nak habis dah baru saya tahu, ni macam bukan buku sejarah ni macam cerita novel. Jadi dari itulah saya explore Hamka ni, kerana sebelum itu saya dah kenal Hamka ni sebagai seorang ahli tafsir, orang agama lah, ulama. Tapi bila dia tulis novel tu, ia satu perkara yang pelik. Bagaimana seorang ulama yang ada tafsir 30 juzuk tiba-tiba menulis novel. Novelnya pula novel roman, novel cinta, novel pasangan berkasih. Jadi ini menimbulkan sedikit rasa pelik lah. Dan daripada situ saya menyadari bahawa bermula daripada situlah saya mencari, explore tentang Hamka, membaca dan juga cuba memahami latar belakang di sebalik kemunculan Hamka. Dan ternyata lah baru saya tahu sosok yang bernama Hamka ini, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bukan calang-calang orang lah. Bukan sahaja dia itu sebagai seorang personal yang luar biasa, tapi sejarah yang dia berada sepanjangnya itu pun luar biasa. Iaitu dia sebagai aktor sejarah dan juga latar belakang sejarah yang sepanjang dia hidup dan dia terlibat. Itu pun cukup luar biasa. Jadi bermula daripada situ saya sedar bahawa Hamka ini bukan seorang tokoh yang boleh kita pandang rendah. Bahkan dia antara yang pada saya ulama yang ensiklopedik ataupun mausu'i dalam bahasa Arabnya, yang bermaksud menulis hampir semua bidang ilmu. Iqbal, kerana Iqbal dah tanya, saya sebenarnya sekarang sedang tulis satu buku menggunakan kriteria oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi, iaitu Thaqafatud Da'iyah. Ustaz Khubaib pun fasih dengan buku ini, yang dipopularkan oleh guru kami yang mulia Ustaz Azhar Abdul Jamil. Saya ambil buku tersebut, Thaqafatud Da'iyah, yang berkaitan dengan 6 ciri thaqafah ni, terjemahan literalnya jadi budaya. Tapi dia lebih kepada penguasaan ilmu lah, pembudayaan ilmu itu. Jadi 6 ciri pembudayaan ilmu ini, kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi, wajar ada pada seorang da'i. Maka saya cuba menggunakan kerangka tersebut sebagai theoretical framework untuk menilai Hamka dengan melihat kepada 120 lebih karya beliau itu. Saya gunakan framework Thaqafatud Da'iyah. Yang pertamanya Thaqafah Ad-Diniyah, yang kedua Thaqafatul Tarikhiyah, yang ketiga Thaqafatul Al-Adabiyah Wal-Lughawiyah, yang keempat Al-Insaniyah, yang kelima Thaqafah Al-Ilmiyah, dan yang keenam Thaqafah Al-Waqi'iyah. 6 ciri ini saya nak guna untuk tengok sama ada Hamka memenuhi ataupun tidak 6 ciri yang digaris pandukan oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Dan tajuk buku dia berbentuk bibliografi lah, analisis bibliometrik. Saya tidak menganalisis kandungan, tapi sekadar nak allocate dalam Thaqafatud Diniyah berapa buah karya Hamka yang dalam kategori itu. Dalam Thaqafah At-Tarikhiyah yang kita nak bincang malam ni, berapa buah buku dia yang dia karang dalam bidang tarikh ataupun sejarah itu. Jadinya masih lagi di peringkat permulaan Ustaz Khubaib, tapi sangat terpengaruh dengan kerangka penulisan akademik sedikit. Dan dia tidaklah mendalam, dia umum, tapi memudahkan orang untuk kemudian datang kalau dia nak faham Hamka itu melalui karya-karya Hamka, dia pergi kepada karya mana dulu. Begitu maksud saya. Maksudnya, kalau ada seorang tu dia minat mengkaji tentang kesusastraan Hamka, maka dia boleh terus tengok kepada karya-karya yang berkaitan dengan sastra yang Hamka hasilkan.
dan saya akan masukkan di situ dia punya blurb, dia punya senarai kandungan untuk memudahkan dia jadi macam satu kamus lah. Satu kamus, satu directory. Siapa yang nak baca karya-karya Hamka, dia bermula dengan bidang yang dia minat. Itu maksud saya. Doakan buku itu yang mudah je, kumpul maklumat saja, tidaklah analisis mendalam, tapi mencabar jugalah sikit sebanyak itu. Jadi Iqbal, itulah maksud saya. Saya selalu sebut dalam banyak cakap-cakap yang saya sebutkan, sesiapa yang tak mampu pergi sendiri ke masadir ataupun marajik ilmu-ilmu Islam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Urdu, tapi dia berminat nak mendalami Islam, bukan tahap Islam yang surface saja, Islam yang sekadar solat, puasa, zakat, haji, tapi sekali dengan maksad, falsafah, maqasid dia dan seumpamanya, maka kalau dia membaca karya-karya Hamka, orang itu akan dapat menyelam sedikit dalam tentang apa yang di sebalik yang namanya Islam itu, melalui jambatan yang dibina oleh Hamka yang menyambungkan kita dengan masadir dan marajik kitab-kitab ulama muktabar sepanjang zaman yang lebih dalam dan luas perbincangannya itu. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zahirudin Zabidi. Ya, kita benar, saya setujulah bahawa Hamka ni memang kita tak boleh nafikan dia seorang tokoh yang serba boleh lah. Hatta karya Cintan-Cintun pun dia boleh lah. Tapi ada pengajaran dan melihat teks sosial orang itulah. Tapi saya tertarik lah bila Ustaz Zahirudin mula ingat buku sejarah. Tapi rupanya buku novel. Saya pun ada pengalaman macam tu lah. Bila saya baca buku Pak Latif saya ingat itu buku sejarah. Hanya novel. Hasil terbalik lah. Ustaz Zahirudin makaamkan. Kita pergi ke soalan umum lah berkaitan Hamka. Jadi sekarang kita baru masuk topik. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Khubaid, apakah metodologi yang dilakukan oleh Hamka dalam mengulas atau mengarang karya sejarah umat Islam ini? Dipersilakan Ustaz Khubaid. Okay. Bismillah. Saya minta maaf kalau ada suara anak agak kat belakang. Itu satu background music lah untuk live saya buat di sini. So soalan tentang metodologi. So soalan ni soalan yang sebenarnya kalaulah ini bukan sembang live, sembang santai, saya rasa ni soalan yang paling susah lah nak dijawab. Sebab asal ceritanya pun kajian saya sebenarnya nak kaji tentang metod dengan sumber. Sebab sejarah ni asasnya dia ada dua lah. Sumber kepada sejarah tu dan metod pensejarahan. Asal cerita ni memang tajuk besar disertasi master saya adalah metod dan juga sumber. Tapi lepas banyak bincang dengan supervisor tu, memang diminta untuk diturunkan perkataan metod tu sebab metod ni sangat besar. So kita akan sentuh sikit je dalam kajian disertasi. Tapi bila sebut metod ni memang satu benda yang besar. Esok nanti buat PhD lah kalau nak bincang tentang metod Hamka. Tapi kerana ini adalah sembang, maka saya anggap perkataan metodologi itu perkataan yang ringan lah So dia bukan lagi perkataan yang membawa maksud yang berat-berat. Dan bila sebut tentang metod, ada banyak benda lah. Saya rasa saya kena gunakan perkataan yang lebih ringan sikit. Misalnya kita pilih perkataan ciri ataupun tema. Apakah tema pensejarahan Hamka ni? Apa yang membuat Hamka itu berbeza dengan para ahli sejarah lain? Saya ingat ada satu buku, alamak siapa penulisnya, Khairuddin Al-Junid. Khairuddin Al-Junid, bukan buku jurnal yang ditulis tentang reformism, Islamic reformism ke apa tak, yang saya baca, satu jurnal yang ditulis. Saya rasa Ustaz Zahirudin pun pernah baca juga. Di bawah kajian dia tu, dia ada buat beberapa kesimpulan. Saya harap saya keluarkan rumusan sajalah sebab saya tak boleh nak petik by perkataan apa yang disebut. Kerana dah lama tak sentuh semula jurnal yang ditulis tu. Dia katakan pada era kolonial, hujung era kolonial dan post kolonial, muncul ramai dalam kalangan ahli sejarah Islam era baru. Kalau kita tengok ada vacuum ahli sejarah Islam yang mungkin kalau kita boleh pilih Al-Jabarti ke ataupun siapa sajalah sejarawan Islam yang lewat maksudnya kalau
Iqbal sendiri pun minat Uthmaniyah kan. Zaman Uthmaniyah adalah tokoh-tokohnya. Tapi tokoh-tokoh sejarawan ini semakin di hujung era Islam tu semakin hilang, tak muncul. Hanyalah bila di hujung era kolonial tu baru muncul sejarawan-sejarawan baru dan dia timbulkan satu persoalan dan dia tak jawab, tapi saya cuba memahami mengapa persoalan itu muncul dan apa jawapannya. Dia tanya kenapa ahli sejarah ini muncul pada era tersebut. Dimunculkan nama Al-Maududi, dimunculkan nama Hamka, bahkan dimunculkan nama-nama siapa nama tu dekat Timur Tengah, ada juga nama-nama yang disebutkan. Termasuk Ali Solabi pun disebut juga nama tu. Kenapa tiba-tiba muncul ahli sejarah yang cuba untuk merumuskan semula sejarah? Okay. Kerana post-kolonial memunculkan umat ataupun generasi yang dia tertanya-tanya siapakah diri dia. Ini rumusan saya lah daripada Kabinet Abdul punya research tu. Dia tertanya-tanya siapakah diri dia. Dan untuk merumuskan secara indah dan secara dekat dengan masyarakat tentang siapakah diri dia, alat yang paling best adalah sejarah. Okay? Alat yang paling best nak digunakan beritahu kepada seseorang siapakah kamu adalah sejarah. Macam kita pun bila orang tanya siapa kau, dan bila kita ada macam-macam cara nak jawab, keluarkan ayat Quran ke apa. Tapi cara yang paling dekat dengan orang itu adalah cerita tentang background diri dia. Dan dia akan tahu siapakah diri dia, dia akan dapat jawapan tu. Maka dalam kes Khairuddin Al-Junaid disentuh ini, muncul Hamka yang dinamakan sebagai seorang ahli sejarah yang reformis. Sebab dia cuba untuk memunculkan sejarah tu dalam bentuk yang bentuk jati diri, yang sepatutnya kita ni mengubah diri kita untuk kembali kepada apa yang sepatutnya milik kita, iaitu jati diri Islam itu sendiri. Maka bila sebut tentang tema pensejarahan Hamka, ciri pensejarahannya, bentuk pensejarahan yang dilakukan, apa temanya, apa bentuk sejarah yang ditawarkan ke depan, saya boleh namakan Hamka ni adalah satu hero, seorang hero yang muncul di tengah-tengah kemelut kolonialisme di tanah Melayu, alam Nusantara ni, alam Melayu kita, yang tertanya-tanya siapa sebenarnya kita. Sebab kesan kolonialisme ni, walaupun yang menariknya di alam Melayu ni kesan kolonialisme tu agak tipis nak berbanding dengan mana-mana tanah dan wilayah lain seperti Filipina ke apa kan. Kesan kolonialisme tu sangat dahsyat kepada native. Tapi di tanah Melayu ni alhamdulillah masih ramai orang yang dengan jati dirinya, dengan bahasanya yang masih kekal dalam bentuk dan jati diri Melayu Islam tu. Maka Hamka melihat bila kolonial itu berakhir, berlaku pertemuan demi pertemuan, dan Hamka perlu menawarkan sesuatu untuk orang tahu siapakah diri dia. Dan kalau lihat misalnya nak ambil contoh apa yang banyak sangat pula ni nak sentuh ni, saya diselak juga Sejarah Nasional Indonesia. Aku tak nama dia secara tepat, tapi di DBP tu dekat library DBP tu dia ada satu jilid penuh lah Sejarah Nasional Indonesia ke apa. Dan yang menariknya adalah Hamka tidak ada di situ. Ya, ramai orang sebut Hamka ni orang besar, orang hebat di Indonesia, ada sejarah, penulisan sejarahnya dan sebagainya. Tapi Hamka ni menurut Aziumardi Azra pun disebut, bagaimana Hamka ni telah tercicir ataupun tidak dihargai sumbangannya dari sudut sejarah. Ya. Maka ini satu persoalan besar juga. James Rush pun ada beritahu juga, Benjamin Felin pun ada beritahu macam mana Hamka ni dia tidak dihargai dari sudut penulisan sejarahnya. Dan antara faktor terbesarnya adalah kerana Hamka ni dia sangat stick kepada idea yang nak dia bawa, iaitu sejarah kita adalah sejarah Islam tu. Tajuk besar buku sejarah dia adalah sejarah umat Islam. Kerana pilihan yang akhirnya menjadi rumusan kepada identiti masyarakat Indonesia itu adalah bentuk masyarakat yang agak plural lah. Maka dia terima idea sejarah daripada kelompok nasionalis, dari kelompok sosialis, tapi kelompok Islam pun diterima juga. Tapi idea sejarah daripada kelompok Islam yang terlalu kuat dia punya penegasan bahawa kita ni Islam saja, seperti Hamka, tidak termasuk untuk dipilih dalam pengarang Sejarah Nasional Indonesia itu. Ini antara benda yang saya cuba rumuskanlah daripada bacaan-bacaan dan juga kajian yang saya jalankan bila kita buat disertasi ini. Hamka ada kelebihannya, dia telah mengubah daripada Eurocentric punya bentuk sejarah berpusatkan barat tu,
kita pun tahu dekat alam Melayu ni kita ada Sunuk Bronjenya, kalau di tanah Arab tu ada William Muir. Ini adalah nama-nama orientalis yang cuba memunculkan sejarah dengan identiti yang berbeza dengan apa yang sepatutnya lah. Maka Hamka cuba untuk counter Eurocentric yang berpusatkan Eropah tu kepada berpusatkan Islam lah. Dan kalau kita lihat sekarang ni, mungkin antara tokoh-tokoh yang kawan-kawan kat sini tengok live ni, boleh tengok tokoh-tokoh terkini macam Dr. Hafizi contohnya. Saya sangat mengagumi dia. Bahkan idea Dr. Hafizi untuk menulis jejak risalah di Nusantara tu sendiri, saya selalu jumpa dengan dia juga. Memang dia kata dia nak menyambung kerja yang Hamka tinggalkan. Dan siapa yang ikuti sejarah umat Islam secara detail, kita akan tengok Hamka ni banyak parts memang ditinggalkan. Dia macam geram tau bila baca sejarah umat Islam. Kenapa Hamka tak detail? Kenapa Hamka stop dekat situ? Kalau tengok di hujung tu pun sejarah Nusantara pun memang dia banyak part yang dia cut potong-potong, dia tak cerita. Maka datanglah orang-orang terkini yang cuba untuk menyambung kerja Hamka macam Dr. Hafizi ke, tuan-tuan boleh ikut lah. Dan saya suka sangat cara dia menulis tu, memang mirip lah dengan cara Hamka, iaitu dengan mengedepankan identiti umat Islam tu. Itu ringkas aku, tak tahu macam mana nak detail ni. Mungkin kalau nak detail sikit, mungkinlah sikit antara benda yang disimpulkan daripada kajian saya itu bila sentuh tentang metodologi. Walaupun kajian saya bukan pasal metod pun, tapi bila sebut tentang metod, ahli sejarah biasa disebut tentang analisis sejarah ni, dia kena kenal pasti sumber sejarah, dapatkan sumber, kumpul, analisis. Saya cuba untuk bawakan kaedah pensejarahan tu kepada peribadi Hamka. Dan kita dapat timbulkan macam-macam persoalan sebenarnya. Hamka buat tak benda tu? Mungkin semua orang tahu Hamka ni autodidak, dia macam belajar sendiri. So dia tidak bersekolah, dia tidak ada background pendidikan pensejarahan yang proper. Dan dia seorang autodidak lah, belajar sendiri, self learning. Tapi ada banyak benda yang boleh dipersoalkan. Okey, kita terima dia autodidak, kita tahu dia boleh belajar sendiri dan dia berjaya pun, tapi macam mana? Kena dibuktikan lah. Dan itulah yang cuba saya study daripada kehidupan dia. Nampaklah Hamka ni, saya boleh katakan dakwaan Hamka itu autodidak. Maksudnya belajar sendiri dan betul-betul dia berjaya menjadi seorang yang seorang sarjana lah daripada belajar sendiri. Saya boleh katakan jawapannya ya. Memang dahsyat Hamka ni. Macam mana bila walaupun dia tak ada background, tapi dia tahu kena bermula dengan kumpul sumber dulu. Lepas tu Hamka bila dia pergi ke Amerika, bila dia pergi ke Filipina, dia pergi ke dekat Terengganu, pergi ke Kedah, pergi ke Sarawak, tempat-tempat yang dia ziarah adalah tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang boleh mengumpulkan bahan. Dia pun sebut dalam sejarah umat Islam, mana dia dapat bahan. Walaupun tak proper lah, tak ada bibliografinya, tak ada rujukan dan sebagainya, tapi nampak yang dia ada skill tu. Dia ada skill sebagai seorang ahli sejarah. Dan bagaimana dia analisis semua, panjang nak cerita, ringkasnya dia telah tunjukkan benda tu dalam karangan dia. Dan nampaknya dia tahu sisi itu adalah sisi yang penting di sudut seorang ahli sejarah. Tapi saya terasa ini bukan ruang untuk detailkan perkara tersebut lah. Itu ringkas tentang metodologi. Bukan harap menjawab walaupun kau dulu gila kan. Wallahualam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Khuaid. Pada apa yang saya faham, sebenarnya sejarah umat Islam ni satu bentuk counter kepada orientalis. Kita tahu Indonesia baru lepas daripada penjajahan. Cuma Hamka ini dia pendekatan lebih bawa kepada Islamism. Dan kita lihat orang dia lebih kurang Hasan Al-Banna, Al-Maududi, Syed Qutb, yang mana mereka ni cuba membuka sejarah Islam di bawah naratif Islamism. Okey, jadi Ustaz Zahirudin Zabidi ada apa-apa nak tambah? Sebenarnya apa yang saya rancang menjadilah malam ini sejarah karya-karya sejarah Hamka ni antara karya yang tak banyak saya fokus baca lagi sebenarnya, melainkan rujuk secara bertopik sahaja. Dan bila saya cadangkan Ustaz Khubaid untuk jadi panel tu memang untuk kita dapat maklumat yang lebih detail daripada dia lah. Dan alhamdulillah rancangan saya menjadi. Cuma untuk tambahannya saya boleh sebut di sana ada beberapa kritikan terhadap metodologi Hamka dalam menulis sejarah, khususnya bila melibatkan tokoh-tokoh awal Islam. Antaranya saya jumpai
dalam satu buku yang ditulis berkaitan dengan peperangan Turki Osmaniyah, yang buku tersebut ditulis dengan menukilkan karya Hamka, dan telah berlaku satu kesalahan. Kalau kita tengok ada kesalahan yang bila ia melibatkan para sahabat juga tabi'in. Kita tahu disiplin orang yang cenderung pada ilmu hadis, dia akan sedikit triggered lah dengan beberapa fakta yang dilihat agak janggal terhadap para sahabat ni. Walaupun kemudiannya Shanqiti yang telah diterjemahkan bukunya oleh IRF telah counter balik perkara tersebut, dan saya ingat Iqbal pun maklum tentang perkara ini. Satu buku yang dinukilkan daripada kritikan Syekhul Islam Ibn Taymiyah terhadap perkara tersebut. Tapi nak katanya adalah beberapa benda yang boleh diberi nilai tambah. Ada banyak benda menarik yang kita jumpa. Contohnya Hamka berpegang bahawa perkataan kafura dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan bahasa Arab, dan kafura merujuk kepada batu kapur itu hanya boleh didapati daripada inilah Hindia Timur ataupun Indonesia pada hari ini. Dan memang ada di Kepulauan Barus. Itu namanya kapur Barus. Antara pengeluar ataupun gunung ataupun bukit kapur yang terbesar di dunia dari dulu sampai sekarang sebelum Masihi pun adalah di kepulauan alam Melayu kita ni. Jadi ketika mana dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam Quran menyebut kafura, dan juga dalam hadis Nabi menyebutkan tentang menggunakan kapur barus dalam memandikan mayat, maka ketika itu Hamka berpandangan bahawa interaksi antara dunia Arab dengan dunia Melayu, Kepulauan Melayu ini sudah berlaku sebelum daripada Masihi. Maksudnya sudah lama lah, bukannya baru sangat. Ketika mana sudah ada teknologi perkapalan itu, maka interaksi antara benua-benua ini sudah ada. Tamadun Cina dan India pun jauh lebih lama daripada Islam, Nabi Muhammad, dan juga jauh lebih lama daripada Nabi Isa masih sebelum Masihi itu kan. Jadi itu antara pandangan yang menarik Hamka, dan ada artikel jurnal yang dah ditulis tentang perkara itu. Hamka ulas dalam buku sejarah Islam dia ini, Umat Islam, dan juga beliau ulas lagi bila mengulas tentang ayat yang ada kalimah kafura dalam Al-Quran. Dalam tafsir Al-Azhar beliau. Itu satu perkara yang menarik. Yang kedua, kesalahan-kesalahan biasa seorang sejarawan yang menulis dan seorang penulis prolific ni dari sudut menghimpunkan fakta, maka adalah dia yang dia kurang teliti. Itu biasa ya. Antaranya berkaitan dengan seorang tokoh yang apabila melibatkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dikatakan Sayyidina Uthman 6 tahun kedua itu telah melakukan banyak korupsi. Hamka menulis dengan agak mengejutkan lah, iaitu dia menukilkan pandangan, saya fikir dia menukilkan pandangan sebelumnya, iaitu dengan menuduh Uthman telah mengambil ataupun redha dia punya sepupu, iaitu apa namanya Ustaz Khubaib, gubernur di Afrika ketika itu ya, menggunakan duit Baitul Mal untuk membeli rumah dan membuat rumah sewa kepada isteri-isteri Uthman, dan juga ada sepupu kepada Uthman yang menjadi gubernur di Afrika telah mengambil duit zakat untuk diri sendiri dan pelbagai lagi. Jadi benda ini benda yang bagi orang yang cenderung kepada manhaj alul hadis, dia akan timbul isu lah. Tetapi daripada perspektif sejarah, perkara itu tidak mustahil berlaku jika dibuktikan memang ada berlaku itu. Itu yang cuba dibahaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Syarhus Sunnah dia itu. Jadi di situlah menariknya kita melihat dalam Hamka duduk mengangkat, dan kita juga akan jumpa kalau kita baca Hamka satu masa sangat kagum dengan Kamal Atatürk. Dia agak kagum dengan Kamal Atatürk pada peringkat awal, yang dilihat agak membawa gerakan pembaharuan nasionalis, kaum muda dan seumpamanya itu. Dan akhirnya kita tahu Kamal Atatürk jadi apalah. Bermaksud Hamka juga di samping kehebatan dia itu adalah beberapa kekurangan-kekurangan yang kalau kita kritis kita akan jumpa, dan itu tidak meruntuhkan kewibawaan dia dalam seluruh kerja-kerja dia. Itu kita namakan sebagai sifat biasa lah. Itu gunanya kita datang kemudian untuk menilai
dan memberi nilai tambah sebagaimana Ustaz Khubaid dan seumpamanya, kita bukan mengkritik untuk menjatuh dan menghenyak, menidakkan sumbangan tokoh-tokoh ini, termasuk tokoh-tokoh ulama-ulama Jawi kita. Tidak. Tapi kita datang mengkaji, menganalisis untuk memberi nilai tambah, memberi sumbangan, mencantikkan apa yang sudah mereka tinggalkan. Itu tugas kita sebagai generasi pelapis. Yang ni yang sebahagian sahabat kita tak faham. Bila kita kritik Hamka, dia kata kita kritik orang yang besar. Kita kritik tokoh ni, bahkan kita kritik dengan konstruktif, dengan bukti, dengan kajian. Tapi dianggap tidak beradab, dianggap kurang hajar, dianggap itu yang tidak sehat. Itu atmosfer yang tidak sehat di kalangan masyarakat awam kita kebanyakannya. Tapi alhamdulillah di peringkat universiti dan seumpamanya, perkara itu dapat diuruskanlah dengan baik. Jadi itu beberapa poin Iqbal secara umum yang saya dapat sepanjang pembacaan yang tidak mendalam secara sepintas lalu tentang karya-karya sejarah Hamka. Jujurnya memang tak banyak saya menguliti secara mendalam, melainkan merujuk beberapa bahagian sahaja. Dan juga beberapa jurnal. Contohnya tak silap saya, Profesor Dr. Ridwan Osman pernah menulis tentang sumbangan Hamka dalam sejarah. Ada lagi rasanya saya Dr. Izra'i daripada UKM ada juga menulis tentang sumbangan Hamka dalam menulis sejarah tentang Mamluk ataupun tentang Abbasiyah dan seumpama begitulah. Tapi nak katanya ruang untuk mengkaji, untuk dekonstruktif, untuk menulis semula, untuk setuju, untuk tidak setuju terhadap karya sejarah Hamka. Dan kita tahu Hamka tidak belajar sebagai seorang pelajar sejarah. Maksudnya dia bukan siswa dalam bidang sejarah. Dia self-taught macam sebagaimana Ustaz Khubaid sebut tadi. Dia belajar sendiri dan dia apply benda tu terus. Dan ini yang luar biasanya sumbangannya. Jadi sekadar itu saja Iqbal, tambahan daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zahirudin Zabidi. Saya dapat ada beberapa poin menarik lah, yang seperti Hamka dia nak mengaitkan ada kaitan antara awal Islam dengan Nusantara lah. Sebab saya lihat kini ada juga profesor-profesor atau pengkaji-pengkaji sejarah cuba nak perkaitan antara Islam pada zaman Nabi dengan Nusantara seperti pedang, kapal baros. Adalah usul macam tu, tapi benda ni kena dikaji yang lebih mendalam dan dilakukan lebih teliti lah, sebab benda ni melibatkan sirah Nabi SAW. Sebab kalau kita buat andaian-andaian, dia menjadi satu isu yang besar lah. Dan itu juga berkenaan itu Ustaz Khubaid kena jawab tu Iqbal. Okay, baik Ustaz. Itu Ustaz Okay. Begitu juga tentang Hamka dengan isu-isu yang berkaitan sejarah sahabat dan sebagainya. Saya lebih melihat dia kebanyakan haraki reformis memang apabila mereka nak mengulas berkaitan dengan Osman, berkaitan dengan Muawiyah dan Abu Sufyan, saya nampak mereka macam lebih mereka ulas. Yang mana mereka akan kurang gemar kerana mereka ni ada sifat yang suka kepada kediktatoraan. Tapi saya kira berbanding dengan Said Qutb, Al-Maududi, yang saya kira mereka mulut lagi lanjang lah apabila mengkritik Osman dan Muawiyah. Tapi saya kira Hamka ni dia lebih lembut lah apabila dia kritik. Sebagai contoh, kalau saya minat asal Muawiyah, dia bagi tahu Muawiyah ni gila kuasa, Muawiyah ni licik, tapi dalam masa sama dia puji Muawiyah, kata Muawiyah ni pemaaf, dermawan, penyabar. Jadi saya nampak Hamka dia lebih sederhana lah, walaupun dia sama lah seperti reformis atau haraki Islam ni, mereka agak kritikal bila nak bincang benda-benda macam ni. Okey, kita kembali kepada Ustaz Khubaid. Apa kita tahu Hamka ni buku dia banyak sejarah banyak era yang dia cover sehingga kita yakin Well, mungkin ada satu benda yang anda nak tambah sikit lah. Boleh. Hamka dengan Al-Banna dia hampir sezaman. Hamka dengan Imam Hasanul Banna. Tetapi dalam setakat yang anda duk baca buku-buku Hamka, anda tak jumpa Hamka sebut tentang Imam Al-Banna ataupun Ikhwanul Muslimin. Anda tak tahu, mungkin Ustaz Khubaid boleh komen juga tentang perkara tersebut.
Okey, baik. Betul ke Ustaz? Tapi saya tengok Hamka dia banyak merujuk dua orang ni, Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Yang mana saya kira Al-Afghani Muhammad Abduh ni banyak juga mempengaruhi Hasan al-Banna. Okey, baik. Kepada Ustaz Hubaid, kita tahulah buku sejarah umat Islam ni macam-macam era dia cover. Jadi saya rasa ni mesti ada satu sumber yang kukuh lah nak buat buku macam ni. Saya rasa mustahil lah dia, saya rasa di satu benda yang menakjubkan lah. Jadi soalan saya, apakah yang mempengaruhi Hamka dalam mengarang kitab ni? Buku-buku macam mana yang mempengaruhi Hamka? Okay. Bahaya ni, banyak diserang soalan dengan Ustaz Zahiruddin. Bila nak jawab soalan tu? Ada banyak benda rasa nak simpan dengan Ustaz Zahiruddin. Anas menang, minat nak jadi moderator malam ni. Nak ulas soalan Ustaz Zahiruddin memula boleh agak Ustaz? Lepas tu jawab soalan. Tak, dia rasa lepas ni kena jumpa Ustaz Zahiruddin. Dia tak pernah lepak lagi ni. Bila tak pernah jumpa ni jadi banyak soalan yang boleh tanya. Kenapa nak tanya soalan juga? Ustaz sebut pasal khabar baru tadi kan. Anda baca Said Naqib Al-Attas. Dia sentuh khabar baru juga dalam historical facts and fiction tu. So soalan yang penting juga, siapa yang mulakan dulu dan adakah benda tu tak pelik pun, dan daripada mana sumber tu, adakah mereka yang munculkan tentang khabar baru? Sebab masing-masing tak merujuk lah. Hamka tak beritahu dia dapat daripada mana. Said Naqib Al-Attas pun dia tak sentuh sumbernya daripada mana. So soalannya macam mana dia boleh sama kan? Itu soalan lepas ni bila jumpa Ustaz. Tapi itu je soalan Iqbal lah. Soalan Iqbal, soalan yang mengawal panel-panel ni supaya tak mengarut ni. So soalan Iqbal tentang apa tadi? Iqbal tanya apa tadi, Bang? Tentang sumber yang mempengaruhi Hamka. Mempengaruhi. Okay. So saya kena bermula. Dalam buku ni memang ada menjawab soalan tu. Antara soalan-soalan kajian yang saya cuba jawab adalah apa yang mendorong Hamka untuk menulis sejarah umat Islam. Dan yang pertama adalah kena jawab, ada dua sudut lah untuk jawab soalan ni. Sebab soalan tu dia ada beberapa benda yang boleh confirmkan kita tentang beberapa isu dalam kalangan sejarawan. Sebab kebanyakan bukanlah kebanyakan, tapi beberapa nama ahli sejarah yang kita kenal, ada yang menulis sejarah atas faktor-faktor eksternal. Maksudnya disuruh oleh orang lain ke, ataupun dia seorang transcriber kepada guru dia ke, maka sejarah itu ditulis sebab orang lain, sebab pemerintah dan sebagainya. Itu satu sudut yang kita kena jawab. Satu lagi sudut yang kita kena tackle adalah apa tujuan dia menulis. Apa yang mendorong tu, maksudnya dia akan efek, apa kesan sejarah yang dituliskan. Maka untuk jawab isu yang pertama, Hamka ni kita tak jumpa yang Hamka ini menulis atas sebab-sebab yang eksternal. Tidak ada faktor luaran yang maksudnya orang menyuruh dia ke, ada tuan guru dia yang betul-betul dia sangat muliakan sampai dia rasa dia perlu menghadiahkan karangan untuk guru dia ke. Hamka ni bermula dengan sebab yang sangat internal, iaitu dia sendiri. Kalau perasan dalam muqaddimah sejarah umat Islam pun Hamka menyebut bahawa dia nak menulis satu karya yang besar. Ini satu frasa yang kita jumpa dalam muqaddimah sejarah umat Islam. Dan bila disebut dia nak menghasilkan satu karya yang besar, besar ni ada macam-macam maksud lah. Besar mungkin dari sudut volume, besar mungkin dari sudut kepentingan karya itu di sisi Hamka sendiri. Besar boleh jadi juga dengan maksud besarnya peranan karya itu yang Hamka harapkan. So ada macam-macam maksud besar dekat situ, dan kita lihat sejarah umat Islam ni boleh dikatakan dia merangkumi segala benda yang dimaksudkan sebagai besar. Dari sudut besarnya karya, dia adalah nombor 2 lah selepas Tafsir Al-Azhar. Dia adalah karya nombor 2 yang paling tebal Hamka hasilkan lah, dibanding dengan kenang-kenangan hidupnya, yang bandingkan dengan apa lagi karya yang besar, Ayahku kan. Sejarah umat Islam ni adalah di tangga nombor 2 lah yang paling tebal. So dia besar dari sudut saiz, besar juga dari sudut harapan Hamka, sebab kita dapat tengok konsistensi Hamka ni. Selalu ditulis diharapkan karya ni menjadi bekal jati diri bangsa Indonesia. So ini satu benda yang best lah, perkataan-perkataan macam ni bila kita jumpa dalam buku sejarah. Saya secara personal saya sangat menghargai perkataan begitu Hamka guna. Sebab kadang-kadang bila kita baca buku sejarah, kita tak nampak apa spesifik dia nak bagi apa, dia nak buat apa dengan buku tu. Hamka ni spesifik dia bagi tahu, dan kita tahu Hamka ni terlibat dengan perjuangan nasionalis, kemerdekaan Indonesia dia terlibat secara direct sejak daripada 1945 tu sampai kemerdekaan 1949. Ada macam-macam berlaku kan, dia terlibat dengan Jepun dan sebagainya. So nak ceritanya Hamka ni
dalam kajian saya pun ada sebut macam mana kalau kita boleh compare karya yang Hamka tulis, kita bandingkan dengan pengalaman perjalanan hidup Hamka, dia agak selari dari sudut peranan setiap karya tu. Maka karya sejarah umat Islam ni muncul betul-betul kalau terbit 1950, 1950 first time terbit. Ada beberapa penerbit termasuk yang saya tak tahu sendirilah. Penerbit yang saya tahu macam NV Nusantara, Bulan Bintang dan sebagainya terbit 1950. Okay? Dan itu adalah betul-betul setahun selepas kemerdekaan Indonesia. Dan kita nampak dia sangat selari. Fungsi setiap karya itu selari. Sebab setiap karya dia perlu muncul pada masa yang tepat. Kalau karya itu muncul pada masa yang salah, siapa nak hargai? Dan Hamka ni dia sangat dia sangat bagus cara dia decide bila dia nak mengarang, bila dia nak menerbitkan karangan tersebut. Sebab dia sangat kena dengan situasi. Kemudian orang akan menghargai karya Hamka. Okay? Sekejap, soalan Iqbal tadi pasal apa, Bang? Allahu Akbar. Saya takut saya cerita benda lain ni. Iqbal tanya pasal apa, Iqbal? Apa yang mempengaruhi Hamka apa yang dalam Hamka? So, apa poin yang pertama, mempengaruhi Hamka tulisan? Poin yang pertama dah settle. Maksudnya Hamka ni tidak ada gesaan dari segi eksternal. Makanya bila dia menulis karya ni, dia tidak ada faktor luar. Memang dia sendiri nak tulis. Dan apa yang ditulis tu adalah berdasarkan apa yang dia percaya. Tidak ada mana-mana orang yang menentukan apa yang dia nak tulis. Tidak ada mana-mana orang yang mengawal apa yang dia nak tulis. Sebab benda ni penting untuk seorang sejarawan. Sebab bahkan sebenarnya semua penulis pun, dia antara benda yang kita kena lihat selalu, ini namanya kritikan apa? Kritikan dalaman. Kritikan dalaman tentang karya kan. So kita kena perhatikan adakah penulisan seseorang tu jujur ataupun objektif ataupun tidak dipengaruhi oleh mana-mana faktor luar. Sebab kalau dia dipengaruhi, maka ada banyak persoalan yang kita boleh mainkan lagi. Kenapa Hamka sebut begitu? Apa faktornya? Apa faktor luarannya? Kalau sekadar faktor dalaman, maka dia hilanglah segala masalah. Kita hanya mengkaji tentang Hamka saja. Okay? Dan kita pun dapat lihat dalam sejarah hidup Hamka ni banyak dia ke hulu hilir kan. Sekejap dia join Jepun, kemudian orang hinakan dia dan sebagainya, kemudian dilantik menjadi Ketua Majlis Ulama Indonesia, kemudian dilucutkan jawatannya. Ada banyak ups and downs dalam hidup Hamka. Dan kita dapat lihat yang maintain dalam hidup Hamka ni satu je, iaitu prinsip hidup dia. Okay. Kehidupan Hamka ni dia sentiasa naik turun, dia sangat fluctuate, dia sangat dahsyat lah, dia punya gelombang kehidupan Hamka ni. Yang kekal satu iaitu prinsip hidup Hamka. Sampai siapa nama isteri Hamka, Allahu Akbar, lama tak sentuh Hamka ni. Isteri Hamka bila ditanyakan Hamka apa nak buat apa, ini saat banyak karya dia dituduh plagiat, macam-macam tuduhan kepada Hamka, pemberontak, macam-macam lah. Masa tu dia tanya kepada isterinya, aku nak jadi apa? Maka isterinya cakap kepada Hamka, kamu jadi Hamka sajalah. Kamu jadi diri kamu lah, sebagaimana yang kamu selesa selama ni. Apapun yang berlaku kepada kita, kalau kita menjadi diri kita, maka kita akan bahagia dengan benda itu. Ini satu pengajaran yang penting lah. Untuk jawapan pertama, iaitu Hamka tidak dipengaruhi. Tapi kalau kita tanya lagi, untuk apa Hamka menulis? Untuk apa? Maka jawapannya saya dah sentuh masa jawapan sebelum ni pun. Hamka ni nak menghadiahkan satu penulisan yang Islamocentrik lah. Untuk counter kepada Eurocentric. Dia nak menyediakan satu identiti kepada bangsa Indonesia secara khusus. Sebab Indonesia akan lahir sebagai sebuah negara. Okay? Dan kalau kita tengok, saya suka Ustaz Zahirudin tadi sebut boleh tentang... Boleh buat satu jurnal tu, Ustaz Ubaid? Ya? Boleh? Boleh buat satu jurnal tu. Oh ya, banyak jurnal boleh keluar. Ustaz tadi sebut satu benda yang best lah. Bila sebut pasal Al-Banna semua kan. Ana tak jawab soalan Ustaz lah, tapi satu benda yang saya menarik, Al-Banna lahir 1906. Saya 1906. Hamka lahir 1908. So dia memang satu zaman. Cuma Al-Banna meninggal dunia 1928 ya. So dia meninggal dunia, bukan, 1945. Al-Banna meninggal dunia, Hamka meninggal dunia 1981. Sebab Al-Banna kena bunuh kan. Maka saya perasan ada dua bentuk yang berbeza. Pendekatan Al-Banna dan pendekatan Hamka ni sangat berbeza. Mungkin atas faktor-faktor luaran lah, sebab Mesir dengan Indonesia ni berbeza keadaan kan. Hamka ni dia agak apa yang nak sebut diplomatik sikit. Walaupun kita nampak Hamka ni macam agak agresif kan. Dari sudut maksudnya dipertahankan prinsip dan sebagainya. Tapi nak dibanding dengan Al-Banna, bukanlah jangan main dengan Al-Banna. Al-Banna ni dia sangat dahsyat, dia keras tapi keras dengan maksud dibandingkan dengan Hamka pula. Hamka walau keras macam mana pun kita nampak, dia sangat diplomatik dari sudut pendekatan dia. Dia terlibat dengan macam-macam discussion, walaupun dia bawa idea Islamocentrik tu. Dia nak
dia nak Islam di depan, Islam sebagai identiti, tapi dia discuss. Dia terlibat dalam perbincangan meja bulat dalam menentukan identiti negara Indonesia tu. Masih dia nak putuskan apa tu? Allahu Akbar. Lama tak bincang pasal Indonesia ni, jadi lupa dah perkataan-perkataannya. Dia terlibat dengan meja bulat tu, apa nama dia, yang dilantik oleh Soekarno dengan tim tu kan, yang menghimpunkan tiga grup, nasionalis, kemudian Islamis dengan sosialis, berkumpul dan berbincang tentang identiti Indonesia. Hamka terlibat, maksudnya diplomatik. So dia sangat berbeza lah pendekatan dibanding dengan Nasakom, betul. Nasakom punya isu kan. Maka itu mungkin kalau nak relate kepada Hamka ni, dia ada satu idea yang besar. Dia nak kedepankan Islam sebagai identiti, dan satu lagi dia nak dia nak kedepankan reformasi lah, dan juga tajdid. Dan itu yang dia cuba bawa ke depan daripada buku sejarah umat Islam. Dan setiap sudut yang kita tengok dalam sejarah umat Islam ni, walaupun Hamka ni dia banyak sentuh tentang penguasa kan, itu yang saya kurang selesa dengan sejarah umat Islam lah. Sebab bila diberikan perhatian banyak kepada penguasa tu, jadi karyanya tu macam agak berikan perhatian sangat kepada pemerintah, tapi tak memberikan perhatian kepada pergerakan rakyat, kepada budaya, kepada ilmu. Maka saya nampak itu satu benda yang tidak diberikan perhatian sangatlah dalam sejarah umat Islam ni. Dan kajian seterusnya boleh mengkayakan lagi lah sejarah umat Islam ni. Tapi yang bagusnya adalah bila timbulkan fokus kepada pemerintah ni, dia menimbulkan satu rasa reformasi tu. Okay. Dia cerita macam mana Abbasiyah, Umayyah jatuh, ganti Abbasiyah. Kemudian bagaimana silih bergantinya para pemerintahan Islam tu. Cara dia menceritakan tu atas di dalam mood reformasi. Dan itulah keadaan Indonesia selepas kemerdekaan. Kita harapkan ada satu perubahan yang boleh menggantikan Indonesia pada zaman penjajahan. Dan itu kot kalau boleh menjawab soalan Iqbal tadi tentang apa yang mendorong ataupun mempengaruhi Hamka untuk menulis sejarah umat Islam. Dia punya jawapan besarnya kalau kita boleh boldkan, identiti untuk negara Indonesia lah. Allah Alam. Cukup. Sila. Okey, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Khubaid. Jadi betul lah, sejarah umat kita nampak buku ni satu penulisan saya kira sangat ringan lah. Kau buat sejarah Islam, dia tak perlu berat lah. Tetapi matlamatnya sangat besar dalam pembentukan identiti Indonesia. Dan kita kena nampak Indonesia ni, diorang di awal kemerdekaan memang banyak apa identiti kita nak bawa. Apa identiti? Ada perdebatan golongan modernis, golongan Islamis, golongan golongan berpegang pada adat, golongan priai. Jadi kita nampak sebab perbincangan dia sangat menekankan di awal itu, Soekarno berjaya membentuk bangsa Indonesia yang sangat kuatlah jati diri sehingga sekarang. Berbeza kita Malaysia ni, sampai sekarang tak tuju kita ni nak jadi negara apa sebenarnya. Sampai sekarang tak ada hala tuju. Semua asyik gaduh-gaduh. Kita pun tak tahu Malaysia ni negara yang nak ke arah mana. Ketuanan Melayu ke, multiracial ke, negara Islam ke, semua macam masih celaru lagi. Jadi Ustaz Zahiruddin ada apa nak tambah? Tidak ada. Boleh ke jawab macam tu? Jawapan Ustaz Khubaid terlalu lengkap lah sampai Ustaz Zahiruddin pun pening kepala lah apa dia nak tambah. Okay, kita pergi ke soalan keempat boleh. Apakah kekuatan sejarah umat Islam Hamka ni yang Ustaz Khubaid nampak? Apa kekuatan? Okay. Saya kena jawab lah kan sebab saya kena jawab soalan. Ustaz Zahiruddin boleh menolak soalan. Menarik. Okey. Kat mana tadi? Kekuatan. Kerana macam ada banyak soalan lagi saya risau kat ni. Saya harap jawapan saya ni clear dan juga ringkas lah. Dia sebut tentang kekuatan kitab ini. Tiba-tiba kalau saya nak dibanding, ada soalan kepada Ustaz Khubaid. Ada soalan? Ustaz Khubaid? Ada soalan? Nanti dulu. Selain daripada Hamka. Ya. Tak, soalan ringkas saja. Selain daripada Hamka,
ada tak mana-mana tokoh lain di Nusantara yang menulis sejarah umat Islam ini sebagaimana Hamka, selengkap ini? Ada tak mana-mana tokoh lain setakat yang Ustaz Khubaid tahu, ditulis dalam bahasa Melayu lah? Oh, bahasa Melayu. Alamak, bahasa Melayu kan. Saya nak tukarlah soalan Ustaz. Saya tak nak letakkan syarat bahasa Melayu. Sebab kalau sebut bahasa Melayu, saya sebenarnya tak jumpa model Hamka tu. Kecuali mungkin Dr. Hafizi lah. Siapa yang ikut Dr. Hafizi, penulisan dia terutamanya jejak risalah Nusantara lah. Mungkin Fajar Islam Nusantara tu dia berbeza sedikit, macam agak akademik. Tapi jejak risalah Nusantara tu nampak dia bermodelkan Hamka. Selebihnya Allah Alam tak tahu. Mungkin kalau fikir lama sikit boleh jumpa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, saya sangat sarankan lah kalau ada kawan-kawan kat sini yang boleh bahasa Arab, cari Mahmud Syakir. Dia adalah orang yang menyebabkan seorang Khubaid ni bertukar daripada pengajian Islam. Maksudnya fiqh dan usul fiqh ni dia berpindah kepada sejarah Islam. Puncanya adalah kerana Mahmud Syakir. Kerana cara dia menulis, kalau saya lah secara personal kalau nak jawab, dari sudut naratif Islam yang nak dibawa daripada sejarah tu, Mahmud Syakir kekuatannya adalah lebih baik daripada Hamka. Bahkan dia baru meninggal dunia tahun 2016, Mahmud Syakir ni. Dia meninggal dunia 2016. Masih baru lagi lah. Dan satu kesedihan sebab saya tak pernah jumpa dia pun. Dan saya ada semua kitab, ada 23 jilid tu. Kecuali 3 jilid lah sebab 3 jilid diharamkan. Maka ada 23 jilid kitab dia. Baru lagi. Dan dia ada cerita pasal Malaysia dan sebagainya. Tapi dia punya naratif, dia punya insights tentang Islamisasi sejarah tu sangat bagus lah. Oh, di Indonesia ada seorang lagi. Islamisasi sejarah. Siapa tulis Allahu Akbar. Tiar Anwar Bakhtiar. Di Indonesia tu ada seorang lagi lah. Tiar Anwar Bakhtiar. Dia menulis tentang sejarah juga. Dan dia banyak menyebut tentang Islamisasi sejarah. Itu tokoh Indonesia lah. Kalau kita pergi ke seberang. Okay, saya kembali pada soalan Iqbal. So, apa kekuatan sejarah umat Islam? Secara relatif. Supaya kita adil dengan penulis lain. Saya rasa kelebihan sejarah umat Islam adalah kerana dia muncul pada zaman yang tidak ada orang yang berikan satu rumusan kepada sejarah dengan sudut pandang Islam tu. So itu adalah kelebihan utama sejarah umat Islam. Tidak ada karangan yang cuba untuk menyimpulkan. Kadang-kadang karangan tu bila terpecah-pecah, kita akan kurang menghargai lah. Sebab contohnya lah, kita jumpa satu karangan cerita pasal sejarah tanah Melayu, contohnya berasal daripada mana? Apakah asal usul Islam di tanah Melayu ni daripada Arab ke, daripada India ke, daripada Cina ke? Dia bincang satu benda tu saja dalam buku. Biasa orang kalau baca satu topik yang secara dikotomi, maksudnya terpecah-pecah ni, kadang-kadang orang tersalah fokus. Dia terlalu memberikan perhatian kepada cerita tu tapi tak dapat menghargai keseluruhan cerita. Maka Hamka punya usaha ni yang istimewanya adalah dia telah memaparkan sejarah tu. Dan dia nak bagi tahu sejarah kita secara keseluruhannya adalah sejarah Islam. Dan dia terhubung antara sejarah Islam tu di Timur Tengah, di dunia Arab tu, dia sangat terhubung dengan sejarah Islam di tanah Melayu ni. Jadi itu adalah idea Hamka yang dia cuba rumuskan dalam buku ni. Dan itu rasanya kekuatan sejarah umat Islam lah. Yang mungkin percubaan-percubaan awal macam nak hubungkan. Kemudian pengkaji seterusnya lah yang munculkan cerita-cerita yang selanjutnya. Bahkan Hamka sebenarnya dalam buku, buku sejarahnya satu lagi tu, dari perbendaharaan lama. Dari perbendaharaan lama Hamka tu ada banyak lagi cerita-cerita menarik yang tidak dimasukkan dalam sejarah umat Islam, saya nampak. Ya. Dan bila ada banyak sangat cerita dalam perbendaharaan lama tu yang tidak dimasukkan. Bahkan cerita tu cerita yang best sebenarnya. Dia cerita tentang Maryam Sulah ke apa. Melibatkan Melaka dengan dengan Uthmaniyah dan sebagainya. Kemudian bagaimana serangan tentera-tentera kolonial ke alam Melayu ni mewujudkan kesatuan dalam kalangan umat di alam Melayu. Itu satu benda yang sangat menunjukkan jati diri kita adalah Islam. Dan Islam ni telah menyatukan alam Melayu ni buat pertama kali. Walaupun satu ketika dulu Patih Gajah Mada telah menyebutkan dia nak menyatukan seluruh alam Nusantara ni kan di bawah satu panji. Tapi rupanya hanya pada zaman Islam akhirnya penyatuan itu betul-betul berlaku secara real lah. Okay. So itu adalah idea yang dimunculkan oleh Hamka. Itu kot kalau dinyatakan kekuatan kitab ni apa.
supaya kita tak rasa bersalah untuk kritik. Sebab kadang orang kritik macam Ustaz Zahir sebut tadi kan, kita kritik, tapi dalam masa sama kita kena mengakui kedudukan yang sangat istimewa tu. Sebab tidak ada orang buat begitu pada zaman itu. Dan dia telah memulakan. Dan saya macam Iqbal sebut tadi kan, kalau orang tanya saya nak tahu sejarah Islam di alam Melayu ni, nak baca kitab apa, saya akan sarankan kitab sejarah umat Islam. Walaupun saya tahu ada banyak kritikan saya sendiri pada kitab tu, tapi saya akan sarankan buku sejarah umat Islam Hamka. Sebab dia berjaya untuk merakyatkan sejarah tu dan dia wujudkan satu naratif dan satu sudut pandang Islam. Itu lebih kurang kekuatan sejarah umat Islam. Terima kasih diucap Ustaz Khubaib. Dan saya bersetujulah, Hamka dia tulis satu buku yang tak ada. Maksud saya, kalau kita baca buku sejarah umat Islam ni, seperti perbahasan tentang kerajaan Islam di India, Mughal, ketika tak ada satu pun penulis Melayu yang kupas pasal benda ni. Jadi Hamka dia antara orang terawal. Begitu juga tak ada satu buku yang mengaitkan semua kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ni. Sebab cerita pasal Islam di Nusantara ni terpecah-pecah lah. Kalau orang Melayu dia ada Sulalatus Salatin, dia ada Tuhfat An-Nafis. Di Indonesia pun ada macam-macam kitab hikayat lain. Jadi Hamka ni dia berjaya kumpul menjadi satu. Cuma betul lah, apabila kita memulakan sesuatu pasti ada banyak kelemahan lah sebab kita memulakan sesuatu. Jadi perlulah orang-orang selepas itu dia akan menambah baikkan lagi penceritaan sejarah itu. Jadi Ustaz Zahirudin Zabidi ada apa benda nak tambah? Ke tak ada lagi? Saya cukup dengan penjelasan Ustaz Khubaib. Itu saja. Mana boleh kena wujud peraturan ni, Iqbal. Ustaz tambah satu ke kan? Sebab kita Ustaz bukan berbahas. Kita betul. Kita bersetuju dari awal lagi apa yang dibincangkan itu. Cuma yalah, kalau boleh diberi pandang mungkin ke depan Ustaz Khubaib boleh buat perbandingan dari sudut sumber rujukan Hamka tu menarik untuk dikemukakan, iaitu rujukan-rujukan utama beliau yang dalam keadaan zaman tersebut yang masih lagi tidak komprehensif macam hari ni sumber rujukannya, pasti ada macam Iqbal sebut tadi tu, mesti ada tokoh ataupun karya-karya yang menjadi rujukan utama beliau. Yang tu menarik untuk diterokai, dan kalau Ustaz Khubaib buat perbandingan dengan Mahmud Syakir tadi memang sangat menarik lah. Outcome dia akan jadi sangat menarik, saya ingat. Itu saja Iqbal. Tentang, kita tadi dah tahu kekuatan. Kalau cerita sehamka, Hamka tak boleh lari polemik. Dalam apa bidang pun dia ada polemik. Hatta sastra pun, Peram banyak kali kritik dia. Bahkan Peram pernah tuduh itu plagiat. Tenggelam kapal lupa pula nama Belanda. Tapi itu kan topik kita lah pasal kapal tu kan. Itu kena jemput orang sastra lah. Jadi pada Ustaz Khubaib, apakah polemik dan kritikan yang berlaku terhadap kitab sejarah umat Islam ini? Okey, jom kita jawab soalan tu. Polemik, kritikan, isu, bila sebut tentang kritikan, polemik dan sebagainya, saya rasa saya sendiri pun sebagai orang yang mengkaji Hamka ni pun, kita pun mengkritik Hamka kan. Bahkan sebenarnya selepas hampir nak siap kajian tu, supervisor saya datang jumpa, dia ajak jumpa lah. Dan dia cakap kat saya, Khubaib, kenapa kamu macam kagum sangat agak Hamka? Takkan tak ada kritikan? So bila supervisor cakap begitu, baru saya perasan, lah. Kadang-kadang bila kita pun baru mengenali Hamka dan mengagumi Hamka, dan rupanya kita pun terlalu kagum dengan Hamka sampai lupa untuk melihat sudut-sudut yang sebenarnya dia sebagai manusia boleh tersilap. Antara benda yang paling popular tentang kritikan terhadap sejarah umat Islam secara khusus adalah satu kritikan yang mengatakan bahawa karya sejarah umat Islam ni adalah satu plagiat. Kalau Kapal Winovich tu dan karya-karya sastra ni banyak disebut Manfaluti kan. Tapi untuk sejarah umat Islam ni dikatakan plagiat kepada Brockelmann. Brockelmann dia ada satu History of the Arab People. History of the Arab Peoples, buku dia dalam bahasa France asalnya, tapi terjemahan Inggerisnya itulah. Maka Brockelmann ni
Saya cari buku Brockleman dan jumpa beberapa versi dan cuba untuk membandingkan dengan sejarah umat Islam. Bahkan di akhir disertasi saya ada bandingkan pembahagian bab sejarah umat Islam dengan Brockleman. Dan secara ringkas saya boleh sebut kat sini, kritikan tu walaupun secara asasnya saya pun tertanya benda yang sama dengan Ustaz Zahiruddin sebut tadi kan. Hamka ni macam mana dia boleh tulis macam tu? Macam mana dia boleh tulis sehebat itu pada zaman itu? Itu satu persoalan yang sangat real yang timbul di kepala kita, di setiap orang yang cuba untuk mengkaji Hamka. Tapi Brockleman, tuduhan tadi yang kata plagiat kepada Brockleman, saya dapati tidak ada asas. Bukan tidak ada asas, tidak terbukti. Asasnya ada, tertanya tak tanya, mana sumbernya? Sebab seakan-akan dia macam buat cuplikan penuh. Tapi tidak terbukti bila saya cuba membandingkan Brockleman dengan sejarah umat Islam. Tak jumpa di mana yang sama. Cuma boleh saya sebut, itu persoalan yang memang tertanya-tanya sejak daripada awal. Betul lah Hamka ni memang dia pergi mana-mana negara, mana-mana muzium, mana-mana perpustakaan, memang dia akan duduk lama kat situ. Kalau ikut cerita Hamka pergi ke Mekah kan dia kerja dekat syarikat penerbitan buku tu. Dia duduk lama dekat gedung buku, dia baca, kemudian dia pulang. Kemudian dia juga waktu kecil dia selalu lepak dekat gedung dekat kedai yang jual komik-komik. Muhammad Umar Khatib nama dia. Nama dia. So itu adalah beberapa contoh real yang Hamka ni memang banyak bergelumang dengan rujukan. Tapi still timbulkan macam-macam soalan. Okay? Takkanlah kalau kita letak tentang masa hidup Hamka ni, dia balik daripada Mekah umur 20 tahun. Betul? Sejarah umat Islam dikatakan ditulis pada 1938. Dia balik daripada Mekah 1923. 23. So lebih kurang 10 tahun lebih lepas tu baru sejarah umat Islam boleh ditulis. Tapi kita kena tahu 1938 dengan 1945 tak jauh. Maksudnya 5 tahun lepas tu berlaku 1941 Jepun mendarat. Jepun mendarat di Indonesia. Okay? Dan kita kena tahu start daripada perang je sampailah 1949 tu yang dikatakan tempoh Hamka menulis sejarah umat Islam tu. Banyak persoalan timbul di kepala kita. Macam mana orang berada dalam tempoh perang dia boleh menulis tentang sejarah? Sebab sejarah ni benda yang ada rujukan, sejarah ni benda yang perlu ada bibliografi, dia perlu ada nyatakan di mana asal usulnya. Dan tertanya kita macam mana Hamka menulis sejarah ketika meletusnya perang Jepun. Kalau ikutkan sejarah umat Islam ni asalnya adalah satu terbitan rubrik dalam majalah pedoman masyarakat yang terhenti penerbitannya pada tahun 1941 sebab Jepun sampai dan harga kertas mahal, maka akhirnya dihentikan penerbitan pedoman masyarakat. Okay? So let's say lah kita letak 1938, 1941 ada lebih kurang 1, 2, 3 tahun. 3 tahun Hamka menulis sejarah umat Islam secara artikel. Okay? Dan ada banyak persoalan muncul pula. 1941 sampai 1949 itu adalah penjajahan Jepun dan berlaku back and forth dengan Belanda. Kemudian perjuangan kemerdekaan. Hamka terlibat sangat aktif. Maka banyak persoalan timbul. Macam mana Hamka menulis? Dah lah tak ada duit. Dan kalau tanya pada waris Hamka, saya pernah tanya direct pada Afif Hamka, Pak Afif. Dan saya tanya dia, sebenarnya Hamka ni buku-buku dia di mana? Buku-buku dia di mana? Dan dia kata betul kalau tengok buku-buku tentang kenang-kenangan 70 tahun Hamka, kenangan 100 tahun Hamka, buku Hamka di Mata Hati Umat yang Nasir Tamara buat kompilasi itu, memang ada yang beritahu di rumah Hamka ni banyak buku. Tapi apa yang saya dapat daripada Afif Hamka, apa maksud banyak buku tu? Itu yang saya tertanya. Dikatakan banyak buku, tapi banyak buku macam mana? Afif Hamka sebut, sebenarnya buku tak banyak. Tapi untuk zaman tu banyak. Untuk zaman tu ketika orang tak ada buku, Hamka ada buku, maka dikira banyak. Okay? Dan sekarang ni buku-buku tu, kalau nak tahu satu cerita yang mungkin menyedihkan juga adalah rumah Hamka di Jawa tu. Di Masjid Az-Zahar tu rumahnya dah dijual dah. Maka rumah Hamka ni dah tak ada dah sebenarnya dekat Indonesia. Itu satu kesedihan juga. Dan Afif Hamka beritahu Kebayoran baru. Kebayoran. Rumah tu dah tak ada dah. Dan Afif Hamka sebut bahkan sebenarnya buku-buku Hamka pun akhirnya tidak dipelihara. Maka semakin banyak isu timbul. Sebenarnya Hamka ni dirujuk siapa? Walaupun saya boleh, kalau setakat ni jawapan yang paling mudah saya bagi adalah Hamka ni dia menghafal. Itu je.
Itu jawapan yang paling baik saya boleh bagi bila orang tanya Hamka ni mana dapat maklumat. Jawapan yang paling baik saya boleh bagi adalah Hamka ni bila dia membaca, bila dia pergi melawat muzium, semua benda tu lekat di kepala dia. Dan ini yang disebutkan oleh anak-anak murid Hamka, oleh teman-teman Hamka. Hamka ni otak dia cerdas, maka dia banyak dapat maklumat dan disimpan di kepala dia. Itu jawapan terbaik yang saya boleh bagi lah. Tapi secara manusiawinya, dia masih menimbulkan macam-macam persoalan. Macam mana manusia boleh hafal sedahsyat tu? Walaupun yelah kita tak nafikan. Tapi untuk mengatakan bahawa sememang 100% Hamka dihafal, itu satu benda yang menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Itu antara benda-benda yang mungkin boleh kita kritik lah. Dan lagi-lagi Hamka ni tidak boleh berbahasa asing kan, kecuali bahasa Arab. Okay? Hamka ni tidak boleh berbahasa asing kecuali bahasa Arab. Dia tak boleh bahasa Belanda. Ada sikit je lah, basic Belanda dia tahulah. English pun memang terang-terang dia beritahu dia tak boleh berbahasa Inggeris. Maka Hamka ni hanya boleh bahasa Arab, bahasa asing. Dan pada zaman tersebut, lebih-lebih lagi pada zaman tersebut, bahawa banyak saja karya asing yang terjemahannya ke bahasa Arab. Berbanding dengan bahasa Inggeris. So mana Hamka dapat sumber-sumber tersebut? Dan macam siapa yang supply bahan-bahan daripada Timur Tengah tentang buku-buku sejarah ni datang kepada Hamka ni, siapa yang bawa? Maka banyaklah soalan yang timbul yang tidak terjawab. Dan saya rasa kerana kajian saya peringkat master tu hanya nak nyatakan sumber, cuma belum di peringkat mengkritik. Peringkat mengkritik rasa kena ada kajian lanjutan lah. So siapa-siapa kat sini minat nak kaji pasal sumber Hamka ni, termasuk Ustaz Zahiruddin, nak tukar tajuk PhD dia. So boleh ambil lah disertasi saya tu, saya dah tinggalkan dia punya sumber, so boleh tengok dan keluarkan lah, kritik lah Hamka daripada sumber-sumber yang saya keluarkan. Allah Alam. Kita amanahkan Ustaz Khubaib untuk teruskan kajian. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Khubaib. Tapi saya ada komen daripada Zainab Abidin Syarif, Pram tidak menuduh Hamka plagiat. Saya minta maaf kalau saya ada tersilap fakta. Kadang saya cakap berdasar apa yang saya ingat kan. Kadang apa yang saya ingat tu mungkin orang lain. Tapi kalau Zainab Abidin Syarif ni ada nak tulis kritikan untuk menjawab apa Pram sebenarnya tidak tuduh Hamka plagiat tu, boleh lah. Ya, kalau betul apa yang saya cakap tadi tersilap, saya minta maaf lah. Okey, berkenaan apa yang jawapan Ustaz Khubaib tadi, betul lah. Sebab kalau kita buka buku sejarah umat Islam, kita tak tahu buku apa yang dirujuk tu naik. Dia ada bagi tahu beberapa lah, terutamanya dalam sejarah Nusantara dia ada bagi tahu lah beberapa karya sastra yang hikayat yang dirujuk. Tapi banyak misteri lah kan yang boleh kita cari lah kan. Apa sebenarnya rujukan utama Hamka ini dalam buku yang kompleks macam ni lah. Jadi Ustaz Zahiruddin Zabidi ada apa-apa nak tambah tentang polemik dan kritikan? Saya nak tambah sikit salah satu yang kita tertinggal bila bincang tentang penulisan sejarah Hamka, biografi dan autobiografi beliau. Bila dia menulis tentang diri beliau dalam kenang-kenangan hidup, itu walaupun dia tulis tentang dia, tapi sebenarnya sedang merakam sejarah sepanjang latar kehidupan dia itu. Satu. Begitu juga bila dia menulis karya Ayahku, berkaitan ayah beliau yang hebat itu, Haji Abdul Karim Amrullah, juga sebenarnya menjadi rujukan tentang perkembangan pergerakan pembaharuan Islam abad 19. Dan juga beberapa lagi sebagai contoh khayal Tuan Kurau dan juga Perbendaharaan Lama, itu memang buku sejarah lah. Begitu juga bila dia menulis perkembangan kebatinan di Indonesia. Walaupun ia berkaitan dengan kebatinan tasawuf tarikat, tapi sebenarnya ia satu bentuk rakaman sejarah. Dan pelbagai lagi sebenarnya kalau diperhatikan. Bahkan dalam tafsir beliau tidak lekang untuk memasukkan fakta-fakta dan juga kejadian-kejadian zaman ataupun fakta-fakta yang beliau ingat. Lintasan-lintasan fakta sejarah yang pernah berlaku untuk dijadikan bahan dalam dalam tafsir beliau itu. Sebab tu saya kata, kalaulah kesempurnaan seorang pendakwah itu kita setuju dengan saqafatud da'iyah oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi, kalaulah saya boleh guna istilah cita sempurna sebagaimana Syekh Husain Alatas menggunakan pada dia punya monograf itu,
maka saya namakan Cita Sempurna Seorang Pendakwah dengan merujuk kriteria Saqafatul Da'iyah yang saya yakin jika ditekap kepada Hamka memenuhi 6 kriteria tersebut. Bahkan mempunyai kriteria yang lebih lagi. Itu yang bermain dalam kepala saya dan sebenarnya itu salah satu tajuk cadangan PhD saya, Ustaz Hubaib. Tapi akhirnya saya mumpahkan dia sebagai sebuah buku umum lah supaya dapat dibaca oleh semua peminat ataupun masa depan untuk mengenali Hamka ataupun mereka tahu kalau mereka itu minat sastra, apa yang mereka perlu baca dulu. Kalau mereka minat falsafah, apa mereka perlu fokus terlebih dahulu. Kalaulah mereka minat sejarah, apa karya-karya yang mereka kena beli dahulu. Itu matlamat penulisan saya yang bersabit dengan projek ataupun buku yang saya tentang Hamka, Saqafatul Da'iyah Zawi Hafizullah itu. Wallahu a'lam. Hamka, boleh tamat tak? Ada dua soalan terakhir. Soalan yang second lah ni saya rasa ni kena Ustaz Zairuddin Zabidi kupas lah. Asyik suruh Ustaz Hubaib senang kerja Ustaz Zairuddin. Dan saya rasa benda ni memang berkaitan Ustaz Zairuddin lah, sebab Ustaz Zairuddin banyak kaji pasal kemelayuan lah. Saya nampak Ustaz dah lebih minat ke arah kemelayuan, cuma lebih berfokus kepada isu syirik dan khurafat lah. Tapi kalau kita buka buku Hamka ni, seperti saya cakap awal tadi lah, Hamka ni antara orang pertama lah kot, atau terawal lah, yang menggabungkan semua penceritaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bahkan termasuk Hindu Buddha pun ada kupas dalam satu buku, dalam satu jilid lah. Sebab sebelum ni sejarah umat Islam ni asalnya berjilid-jilid sebelum disatukan menjadi satu buku. Cuma persoalan saya kepada Ustaz Zairuddin Zabidi, apa yang Ustaz Zairuddin Zabidi boleh bagi pandangan tentang penulisan Hamka tentang sejarah Islam di Nusantara, atau lebih tepat mungkin kerajaan-kerajaan Nusantara lah, kerajaan Melayu, kerajaan Jawa di Nusantara. Sebagaimana yang Ustaz Hubaib sebut tadi, buku ini besar, tetapi buku ini juga ringkas sebenarnya. Khusus disabit dengan sejarah di alam Melayu. Kalau kita tengok naskah yang saya pegang ni, yang ini adalah bahagian alam Melayunya. Manakala ini yang sejarah Islam yang semua yang dia rangkan itulah. Ini saja Melayunya. Tapi berbanding dengan karya-karya orang lain, ternyata ini antara karya yang cuba sentuh segenap isu, tetapi disebabkan isunya luas, maka itu secara ringkas dan menariknya, sebagaimana Ustaz Hubaib bagi tahu, dia dah bagi key point dia yang mana orang lain sepatut explore tentang perkara tersebut lah. Ataupun lebih tepat kita boleh kata Hamka telah melakukan ringkasan pada sumber yang pelbagai dengan meletakkan entry yang tidak terlalu panjang dalam bahagian alam Melayu ini. Dan menariknya, dia bukan sekadar mencatat peristiwa, Iqbal ya. Dia juga memasukkan pada mukadimah ciri-ciri orang Melayu Nusantara. Rupanya banyak mana, dia memasukkan bentuk badan, kepercayaan mereka yang menjadi fokus saya pemikiran beragama di alam Melayu ini. Beliau ada sentuh, kemudian bahasa, agama-agama dan seumpamanya. Dan beliau juga ada sentuh tentang pengaruh Hindu dan Buddha dan seumpamanya. Mungkin ada yang kita boleh tak setuju kalau kita kaji dengan lebih mendalam, tapi paling tidak dia bagi satu idea yang overall ataupun big picture kepada kita tentang suasana dan Islam ataupun sejarah sebelum Islam datang ke alam Melayu, yang sebahagiannya menjadi rujukan dan polemik di kalangan sejarawan itu sendiri. Walaupun Hamka tidaklah diiktiraf sebagai sejarawan, tapi para sejarawan daripada Barat ataupun didikan Barat kemudian berpolemik tentang Hamka tentang teori tentang Islam. Pandangan Hamka dinukil dalam buku-buku teks dan seumpamanya dan dibincangkan. Dia ada pandangan dia sendiri. Islam sebenarnya yang lebih tepat menurut dia sampai daripada mana dan seumpamanya. Yang tu tuan-tuan kena baca sendirilah, sebab saya pun tak ingat.
Okey, betul lah seperti Ustaz Zahirudin kata lah, memang sejarah Islam Nusantara ni dia agak ringkas tapi dia boleh jadi pemula lah kepada siapa yang nak explore lah, yang tak pernah tahu langsung tentang sejarah Islam kat negara kita ni. Ya cuba memang banyak kritikan lah, sebab saya pernah tanya Prof Ahmad Adam pasal persoalan Hamka, pasal isu peperangan Portugis dengan Melaka lah, penaklukan Portugis Melaka. Sebab kalau kita baca rekod-rekod barat, mereka banyak sebut kapal yang serang Melaka Portugis ni kecil je, sikit je, dalam 8, 16 buah kapal macam tu. Tapi Hamka sampai 300 kapal kan. Saya pelik lah kenapa, macam mana Hamka boleh dapat angka sebanyak ni. Bukan 300, ada ratusan puluh kapal, saya tak ingat lah saat ni, dulu saya baca. Jadi Prof Ahmad Adam kata, Hamka ni jangan ambil lah dia ni bukan orang sejarawan. Tapi saya tertarik lah, macam mana dia boleh berani letak banyak sangat kapal Portugis dalam penaklukan Kota Melaka. Walhal kita tahu secara Portugis semua sebut kapal yang datang tu sikit je, 8 buah kapal, 16 yang tu buah kapal. Jadi Ustaz Hubaid ada apa-apa tambahan? Untuk tambahan soalan Ustaz Zahirudin tadi tak ada. Boleh ikut di YouTube Ustaz Zahirudin banyak mengulas tentang alam Melayu, tentang tafsir. Saya pun follow Ustaz. So, kita fan Ustaz semua. Boleh follow. Itu je. Okey, jadi kita di soalan terakhir lah. Soalan ni dah tak berat lah. Okey, kita mula dengan Ustaz Zahirudin Zabidi lah, yang asyik Ustaz Hubaid yang kita bagi dia lah. Okey, apa harapan Ustaz Zahirudin Zabidi terhadap orang-orang yang nak membaca buku sejarah umat Islam Hamka ini? Baik, saya Chan Bakbar. Amat menarik dengan sahabat saya lah, Faiz, dalam politik dan seumpamanya. Mereka ni ada kumpulan dipanggil macam group reading lah. Jadi antara cara kita nak mudah tahu satu isi kandungan buku yang besar, kita tubuhkan kumpulan macam satu grup pembaca yang masing-masing daripada kita ditugaskan untuk baca dan buat rumusan. Sebagai contoh, buku sejarah umat Islam ini ada 20 bab. Maka daripada 5 orang sahabat kita itu, masing-masing ditugaskan untuk membaca berapa? 10 bab ke 20 bab ke? 5 bab, mereka perlu rumuskan kepada kita. Dan ini alhamdulillah dengan adanya Zoom, adanya Google Meet, ia lebih memudahkan untuk kita bersosial ataupun untuk menjadi seorang kaki buku dengan cara yang pantas, yang kita kata yang bijaksana lah. Melainkan kita mengkaji macam Ustaz Hubaid tak boleh buat macam tu. Dia mesti tengok satu persatu. Secara literalnya dia mesti melihat kalimah-kalimah itu. Itu bagi pengkaji dan penulis dan seumpama. Tapi bagi orang awam macam kita tak ada masalah. Untuk kita bina grup, masing-masing baca bab masing-masing dan kemudian share. Sebenarnya dalam bab ni apa rumusan dia. Ini menyebabkan kita jadi lebih produktif dalam mengetahui isi kandungan satu buku tanpa kita menghabiskan membaca, dan kita boleh baca benda lain dan kita dengar sabda bentang dan seumpamanya. Jadi itu cadangan untuk adik-adik khususnya yang di universiti yang macam Iqbal lah, yang di tingkat diploma, di tingkat ijazah, yang masanya sangat banyak, yang anak-anak isteri pun tak ada lagi, komitmen tak banyak lagi. Banyakkan masa untuk membaca karya besar, termasuklah karya-karya hikayat Melayu, Sulalatul Salatin, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Iskandar Qarnain dan seumpamanya. Menarik ya, kamu takkan, bila kamu dah tua nanti, kamu baca karya ini, kamu akan rasa kamu satu kelebihan berbanding orang yang tak pernah langsung tahu dan membaca karya-karya klasik Melayu yang menjadi latar belakang kepada pemikiran, sejarah, budaya orang Melayu sebenarnya. Sebab tu PhD saya sekarang, saya memfokuskan karya-karya tersebut. Hikayat Melayu berunsur Islam, The Malay Islamic Hikayat. Itu sumber analisis bagi PhD saya sekarang. Saya mengkaji tentang pemikiran beragama ketika itu berdasarkan teks-teks zaman itu, zaman awal Islam datang ke alam Melayu.
di abad ke-12, 13 tempoh hari. Banyak benda menarik kita jumpa. Kita boleh faham berdasarkan teks-teks itu cara orang Melayu beragama ataupun memahami agama Islam. Cara bagaimana, pattern mana Islam yang dikembangkan. Bagaimana mereka interaksi dengan nas Al-Quran dan hadis. Bagaimana mereka memahami kisah-kisah Quran dan hadis yang pada disiplin Islam mestilah sahih berdasarkan Quran dan hadis. Bagaimana mereka menggunakan kreativiti mereka mengembangkan cerita Quran hadis, akhirnya jadi satu hikayat, satu karya sendiri yang entah daripada mana sumbernya. Ini luar biasa, Iqbal, untuk diberi perhatian. Dari satu perspektif, ia menunjukkan kita sangat kreatif, sangat luar biasa di imajinasi, sangat kaya dengan kita ada pengalaman dan juga sangat mudah mengadaptasi sumber-sumber luar dan seumpamanya. Tapi dari sudut perspektif ilmu riyah dan dirayah, disiplin ilmu Islam, perkara tersebut telah merosakkan, bahkan boleh merosakkannya. Di sinilah dua perspektif yang kita kena tengok dengan adil. Tidak untuk menghukum, tapi untuk menjelaskan zaman bagaimana Islam datang ke zaman awal tempoh hari. Sebab itulah saya mengambil sikap membuat PhD saya dalam bidang ini dan boleh menjelaskan kenapakah orang Melayu sampai hari ini berfikrah begini tentang agama mereka. Rupa-rupanya jawapannya ada pada teks zaman awal Islam datang tempoh hari, iaitu abad ke-10-11 tempoh hari. Sebelum kerajaan pertama Melayu, kerajaan Samudra Pasai lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zahirudin Zabidi ya. Ya betul lah, cara kita nak menggalakkan baca ni, kita nak baca satu buku yang tebal macam ni agak payah lah, ambil masa lah. Kadang-kadang saya pun tak pernah habis baca buku ni kan. Saya akan baca bila macam nak tulis artikel lah, saya selidik-selidik lah. Jadi faedah yang bagus lah kalau kita baca secara berjemaah. Dan saya setuju dengan Ustaz Zahirudin lah, di samping kita nak minat kepada sejarah Islam ni, kita minat kepada zaman-zaman Nabi semua, kita kena juga minat, terutama ustaz-ustaz kena minat kepada sejarah Melayu kita, sejarah Islam dan Melayu, supaya kita faham orang Melayu ni macam mana. Orang Melayu ni macam mana dia berfikir, macam mana dia beragama dan macam mana dia hidup. Sebab setengah ustaz-ustaz mungkin dia belajar di tanah Arab dia tertarik dengan sirah Nabi, dia belajar khulafah semua. Tetapi kadang-kadang pendekatan dia nak mengajar Islam dekat orang Melayu ni bukanlah tak betul, cuma kadang-kadang gaya dia mungkin tak kena kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu ni apabila kita nak ajar apa pun, kita kena tahu sosial masyarakat tu macam mana. Dan saya pernah teringatlah Ustaz Zahirudin, cara Ustaz Zahirudin nak galakkan orang baca dulu, Ustaz Zahirudin menjemput ustaz-ustaz di video untuk bincang buku apa yang mereka suka baca. Dan saya kira lebih mungkin bagus juga selepas ni Ustaz Zahirudin mengajak pengkaji-pengkaji sejarah datang untuk bagi tahu buku sejarah Melayu yang mana mereka suka baca. Mungkin mereka boleh memperkenalkan hikayat ke, memperkenalkan kajian-kajian tentang Nusantara. Itu cara nak menarik masyarakat minat dengan sejarah kita. Jadi bagaimana dengan Ustaz Khubaid? Apa harapan Ustaz Khubaid lah sebagai orang yang benar-benar mengkaji sendiri buku sejarah umat Islam Hamka? Harapan yang pertama buat siapa yang nak baca, harapan pertama adalah bacalah. So harapan dia bacalah, maksudnya janganlah tertangguh-tangguh, janganlah berfikir banyak kali tentang membaca ni, sebab membaca itu sendiri adalah satu benda yang baik lah, maka bacalah. Yang kedua, kena jelas mengapa anda membaca sejarah umat Islam. Sebab kalau tidak ada sebab yang kuat tu di pertengahan jalan tu, ataupun dah habis baca esok, dia mungkin tidak mencapai apa yang mungkin, bahkan mungkin apa yang Hamka harapkan dan apa yang kita sendiri harapkan pun tak tercapai nanti. Dan itu satu kekecewaan yang besar lah buat orang yang membaca. Maka letakkan sebab kenapa nak membaca. Untuk saya sendiri, sebab pertama yang paling teruk sekali saya baca sebab nak kena mengkaji lah. Tapi mungkin sebab lain yang datang kemudian adalah kerana saya nak meneliti apakah apa yang sepatutnya dipelajari daripada sejarah itu sendiri. Kalau saya boleh datangkan nasihat akhir kepada ataupun nak kongsi sesuatu akhir untuk semua, mengapa daripada bidang Islam master pergi bidang sejarah,
Mungkin ada persamaan sedikit dengan Ustaz Zahiruddin, tapi saya punya isu terbesar dulu masa belajar degree bidang syariah dulu, kita perasan kita banyak belajar tentang wahyu, kita banyak belajar tentang wahyu. Dan bila bergelumang dengan wahyu ni, kita belajar tentang usul fiqhnya, belajar tentang kaedah-kaedah, belajar tentang fiqh dan sebagainya. Dia agak beku lah dari sudut dia punya ilmu yang asasi tu, agak beku sebab dia berkaitan dengan teks. Tapi bila wahyu tu nak diterjemahkan kepada waqi', kepada realiti ni, dia kena mengenali pula siapakah orangnya, siapakah subjek yang akan menerima wahyu tu. Maka dari situlah datangnya satu benda yang mengetuk kepala saya untuk cari bidang apa yang boleh ajarkan saya secara segera, apakah itu waqi' ataupun realiti ataupun masyarakat yang akan menjadi subjek kepada wahyu tu. Okay? Maka akhirnya saya masuk bidang sejarah. Kerana bila saya belajar, bila saya melihat sejarah itu apa, baru saya faham rupanya sejarah ni bukan sekadar cerita tentang orang lalu. Dia bukan cerita tentang orang-orang yang mati. Tapi dia menceritakan tentang apakah itu masyarakat. Bagaimana masyarakat itu terbentuk. Dan apa kesan peristiwa-peristiwa tertentu kepada masyarakat tersebut. Dan bagaimana caranya untuk kita membentuk masyarakat. Itu adalah benda-benda yang saya belajar daripada sejarah lah. Dan sebab itu bila saya sendiri, bila saya membaca sejarah, apa saja sejarah, saya suka kerana saya sedang belajar tentang manusia. Dan cuba gabungkan beberapa ilmu, kena hybridkan ilmu-ilmu lain bila baca tentang manusia ni, belajar sedikit tentang psikologi, sosiologi ni, supaya bacaan sejarah kita semakin menarik. Sebab kalau baca sejarah secara kosong, dia akan boring tau. Demi Allah dia boring. Baca sejarah ni secara kosong untuk tahu cerita, dia akan boring. Tapi bila baca sejarah dengan penuh kesedaran bahawa oh ini tentang manusia, dan manusia ni bila kita baca tentang dia, kita akan mengenali apa benda yang menyebabkan manusia itu berubah, apa benda yang boleh menyebabkan manusia itu menjadi semakin baik, macam mana tamadun itu boleh terhasil. Dia adalah gabungan kepada usaha yang kolektif antara manusia ni. Sebab itu sejarah tu jadi best bila tengok dari sudut tu. Maka itulah saranan saya untuk sesiapa nak membaca, dan buku sejarah yang paling mudah sekali untuk tuan-tuan capai adalah sejarah umat Islam lah. Simple dan juga bahasa kita, bahasa Melayu, maka lebih mudah dibaca dan lebih mudah untuk dihabiskan. Nak dibandingkan dengan kitab sejarah yang tebal-tebal tu lagi susah lah. Maka ini pengenalan awal kepada sejarah buat siapa yang nak membaca. Allah alam itu saja. Kalau ada, boleh ke tambah ucapan akhir supaya lepas ni saya tak cakap dah, bagi Ustaz Zahiruddin cakap. Jika ada apa-apa, mungkin selepas ni ada yang nak berhubung ke apa, nak bertanya, nak perpanjangkan kita punya perbincangan, sama ada kita buat benda tu dalam pertemuan begini lagi ataupun boleh sajalah secara personal di media sosial kan, sebab kita saling bertemu di media sosial ni, maka gunakanlah media sosial kita untuk berkongsi maklumat tersebut lah. Walaupun sebenarnya banyak kat Facebook tu saya banyak mengarut je lah banding Ustaz Zahiruddin. Saya harap dengan perkenalan ni, mungkin kali pertama pun orang reveal lah Ubaid rupanya ajar sejarah. Mungkin ada persoalan lanjut nak tanya pasal disertasi ke apa, nak kongsi ke apa, boleh rujuk secara personal pun boleh tanyakan di media sosial lah. Allah. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih diucap Ustaz Ubaid. Saya rasa soalan saya dah habis dah. Jadi ada apa-apa soalan daripada pembaca, kita sesiapa yang berminat tahu pasal Hamka, kajian dia berkenaan sejarah, isu-isu sejarah, mungkin ada yang terbaca isu Uthmaniyah ke, isu Bani Umayyah ke, dalam ni yang mereka rasa macam ada polemik pun boleh dipertanyakan di sini ya. Jadi ada apa-apa persoalan sebelum saya buat kesimpulan dan tutup teruslah live ni. Saya bagi masa sampai 4:56 lah. Okey, ada apa-apa persoalan? Saya rasa macam tak ada ni. Ada apa-apa persoalan yang nak ditanyakan? Okay, tak, saya cerita kesimpulan dulu. Kalau ada yang tulis soalan nanti saya akan up lah. Okay. Jadi apa yang kita dapat faham, kesimpulan daripada apa yang kita bincang ini, kita dapat melihatlah Hamka ini daripada sudut dirinya sebagai seorang pengkaji sejarah lah, seorang yang sejarawan. Sebab kita kena tahu Hamka bukan cerita sejarah di dalam sejarah umat Islam saja. Dia turut menceritakan sejarah dalam Ayahku, di dalam pembendaharaan lama, dan ada juga kajiannya pasal tarikat-tarikat. Jadi kita lihat Hamka ini sepatutnya kita boleh juga cuba untuk melihat sisi sebagai sejarawan, sebab Hamka ini dia banyak sisi.
Dia ada sisi sebagai ahli tafsir, sisi sebagai seorang ahli falsafah Islam, sisi sebagai ahli fikih, orang yang boleh menjawab hukum hak agama, sisi sebagai seorang sejarawan. Saya kira ini satu benda yang magnificent lah, satu benda yang menakjubkan kerana agak sebab Hamka seperti tahu lah pembelajaran dia pun tidak begitu formal dan guru-guru dia pun tak banyak diceritakan lah. Yang betul-betul sahih kita bapak dia sendiri lah mengajar dia kan. Jadi ni satu benda yang menakjubkan lah, seorang yang bersifat autodidak apa dah, dia boleh cover semua cabang-cabang ilmu dalam Islam. Dan saya juga berharap lah supaya dengan perbincangan ini masyarakat akan berminat nak membeli dan membaca buku sejarah umat Islam kerana saya kira sebagai seorang Islam, tak kira apa pun pemikiran kita, kita kena kenal sejarah agama kita. Daripada mana agama kita datang, daripada mana agama kita berkembang, daripada mana agama kita ini menghadapi cabaran-cabarannya. Seperti mana juga kita sebagai seorang Melayu, kita kena tahu juga apa asal usul kita, apa cara hidup kita. Jadi sejarah ni penting kerana sejarah ni lah akan membentuk pemikiran seseorang itu. Dan saya ucap terima kasih lah kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi dan sesiapa yang berminat bolehlah cek FB Zahiruddin Zabidi yang saya kira banyak lah kupasan-kupasan yang Ustaz Zahiruddin bawa, bukan saja kisah Hamka je ke. Islam bagaimana isu khurafat, mistik, sihir turut juga dikupas oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi. Dan begitu juga Ustaz Khubat. Ustaz Khubat kita kena tahu dia juga banyak sejarah umat Islam tu di Facebook dia. Boleh lah Ustaz Khubat secara online pun boleh lah kita buat live Ustaz Khubat buat live sehari satu muka surat kan. Dan Ustaz Khubat juga banyak berkongsi tentang sirah nabawiyah lah yang saya perhati boleh cek FB dia Khubat Akhir kita pun kena kenal Nabi kita lah kupasan sirah daripada sudut. Sebab kadang-kadang kita baca sirah ni dia more kepada penceritaan sejarah kalau kita baca Safiur Rahmat Al-Mubarakfuri punya buku, Al-Buti punya buku, Syama'al Ghazali, kita rasa buku tu lebih kurang je. Macam kau dah beli Rahid Al-Maktum tak payahlah beli buku Al-Buti, lebih kurang je saya baca. Tapi Ustaz Khubat cuba membawa sisi-sisi lain, sisi sosiologi, sisi psikologi Nabi, saya kira menarik minat saya lah membaca. Dan juga akhir kata kita doa kita semoga Hamka ini dirahmati Allah lah. Ustaz Zahiruddin bolehlah kita anggap ni sebagai haul haul kita cerita pasal Hamka tapi kita tahulah Ustaz Zahiruddin ni Wahabi dia agak sensitif dengan haul-haul ni, tapi tak apa, saya rasa haul kita ni okey lah tak ada zikir-zikir bid'ah, kita cerita sejarah Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya dah cakap panjang ni sengaja je nak tunggu soalan tapi tak ada soalan. Saya akhiri wacana ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.